Melati kuntum, tumbuh melata, sayang sembah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini kami ingin membentangkan kajian kami iaitu perbincangan secara terperinci tentang teori persuratan baru. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami iaitu Siti Munifah binti Muhammad, Nur Atikah binti Razali dan Nurul Ain binti Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan mengenai teori persuratan baru. Teori persuratan baru merupakan teori sastera Malaysia yang diperkenalkan oleh Muhammad Effendi Hassan yang bersandarkan kepada rasa kekecewaan terhadap kedangkalan intelektual lain Melayu. Dan ia memberi kefahaman tentang kesusasteraan dan keintelektualan Melayu yang terperangkap dalam pemikiran Barat. Persuratan baru dipilih bagi menggambarkan keazaman Muhammad Effendi menghidupkan semula tradisi persuratan Melayu dalam kegiatan sastera Melayu kini. Teori ini terhasil bagi menolak teori kesusasteraan gaya lama yang berkiblatkan Barat. Persuratan baru menekankan konsep ilmu yang benar iaitu ilmu yang mendekatkan seseorang insan dengan Tuhan dan karya yang dihasilkan syarat dengan pengajaran serta mengangkat estetika tauhid dan juga taklif. Okey, seterusnya kita beralih kepada permasalahan kajian. Teori persuratan baru menggunakan pendekatan tauhid yang melahirkan manusia berilmu serta memberi pendekatan yang lebih kukuh dalam ilmu agama. Teori ini mendebangi banyak halangan daripada pengkritik untuk menjatuhkannya. Pengkritik yang kurang jelas tentang gagasan ini menjadi faktor penghalang kepada teori persuratan baru. Antara tiga objektif yang kami kaji ialah menghuraikan beberapa konsep prinsip utama gagasan persuratan baru berasaskan pendidikan estetika dari pendekatan tauhid, iaitu hakikat insan, hakikat ilmu dan amal, hakikat dan fungsi sastra serta konsep taklid. Yang kedua, mengenal pasti bentuk gagasan persuratan baru yang diketengahkan oleh Muhammad Effendi Hassan. Yang terakhir ialah membincangkan faktor penghalang kepada perkembangan persuratan baru. Untuk metodologi kajian pula, kami telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah internet. Kaedah kepustakaan di mana kami telah mengunjungi perpustakaan Tuanku Bainun yang bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kami mengunjungi perpustakaan tersebut bagi mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku rujukan. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah internet di mana kami telah melayari laman-laman web seperti Google Scholar bagi mendapatkan jurnal-jurnal yang mengkaji tentang gagasan persuratan baru. Kami menggunakan kaedah-kaedah ini adalah untuk mendapatkan info tambahan tentang teori atau gagasan persuratan baru dan memastikan kajian ini lebih tepat dan berkualiti. Menurut Indra Syafini Haris Azhan, Muhammad Zariat Abdul Rani dan Salmah Jan Nur Muhammad pada tahun 2021 telah mengkaji kesastraan Melayu dan persuratan baru terhadap satu pengamatan kritis tentang sambutan kesarjanaan. Kajian ini bertitik tolak daripada saratan literatur yang mendapati adanya dua kutub pandangan umum tentang gagasan persuratan baru cetusan Muhammad Effendi Hassan. Kutub yang pertama lebih cenderung menerima persuratan baru sebagai sebuah gagasan pemikiran sastra yang berasaskan sastra, manakala kutub yang kedua dilihat kurang menyenangi persuratan baru kerana terlalu keras dalam mengkritik kesusastraan Melayu moden. Kajian literatur yang kedua adalah merumuskan pencapaian persuratan menurut Muhammad Faizal Musa pada tahun 2021. Persuratan baru adalah sebuah pendekatan sastra yang telah diperkenalkan oleh Muhammad Effendi Hassan dengan niat untuk mencabar idea dan pendekatan sastra Islam yang terdahulu. Idea-idea awal tentang persuratan baru telah mula ditulis dalam tulisan beliau yang bertajuk Pemikiran dan Pendekatan dalam Kritikan Sastra Melayu Moden dan karya tersebut telah diterbitkan.
Seterusnya kita beralih pula kepada analisis dan perbincangan. Analisis utama adalah berkaitan dengan konsep prinsip utama gagasan persuratan baru yang terdiri daripada hakikat insan, hakikat ilmu dan amal, hakikat dan fungsi sastra serta konsep taklif. Okey, yang pertama ialah hakikat insan. Muhammad Effendi menegaskan seseorang sastrawan perlu memahami hakikat insan mengikut neraca Islam dan Al-Quran. Para sastrawan perlu menyedari keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hakikat insan melalui pendapat Muhammad Effendi dan Imam Al-Ghazali, manusia terdiri pada 4 unsur psikologi iaitu ruh, akal, hati dan nafsu serta memiliki sifat-sifat positif yang mendorong manusia kepada kebaikan. Yang kedua ialah hakikat ilmu dan amal. Muhammad Effendi menekankan setiap tindakan perlu bersandarkan ilmu yang benar. Usaha yang tidak disandarkan kepada ilmu yang benar akan membawa kerugian. Yang ketiga ialah hakikat dan fungsi sastra. Hakikat insan, hakikat ilmu dan amal berhubungan dengan fungsi sastra. Muhammad Effendi Hassan menganjurkan persuratan baru sebagai satu alternatif kepada pelbagai gagasan sastra. Hal ini kerana gagasan sastra yang sedia ada gagal membezakan ilmu yang benar dengan tidak benar. Keempat ialah konsep taklif. Muhammad Effendi mengetengahkan tauhid berdasarkan konsep taklif sebagai pertimbangan utama gagasan persuratan baru. Konsep taklif menjadi landasan kebenaran, mengingatkan pengarang untuk menjadikan karya sastra sebagai satu amalan yang baik. Analisis kedua adalah bentuk gagasan yang diketengahkan oleh Muhammad Effendi Hassan dalam teori persuratan baru ialah mengenai gagasan persuratan baru dan hakikat seni. Menurut takrif sastrawan mengatakan bahawa persuratan tidak kena mengena dengan penulisan kreatif dan bahasa persuratan pula adalah bahasa yang kaku yang tidak menyentuh perasaan pembaca kerana tiada keindahan estetik dan fokus utamanya adalah memberikan fakta sahaja. Oleh sebab itu, sastra menjadi ukuran kecerdikan penulis kerana semakin sukar difahami, semakin banyak tafsiran yang boleh diberi dan semakin istimewa penulisnya. Selain itu, melalui gagasan persuratan baru juga, konsep dan praktik persuratan dihidupkan semula seperti yang difahami dan dipraktikkan dalam tradisi Islam dan kebudayaan Melayu. Tradisi persuratan Islam dan Melayu diasaskan kepada konsep ilmu yang betul dan bukannya aspek hiburan yang digambarkan dalam hasil-hasil kesusastraan. Gagasan persuratan baru berusaha untuk mengembalikan ilmu dan kebijaksanaan dalam tradisi penulisan Melayu moden dengan menegaskan setiap penulisan kreatif kepada konsep ilmu yang betul dan menjadikan taklif sebagai panduan berkarya. Sehubungan dengan itu, sebuah karya persuratan dibina berasaskan konsep ilmu yang betul yang di dalamnya membincangkan tentang hakikat insan supaya perwatakan diasaskan kepada konsep insan yang betul. Selain itu, hakikat amal juga untuk memastikan perilaku manusia tidak yang bersifat hawa nafsu yang rendah seperti yang dilukiskan dalam karya-karya sastra dan hakikat seni penulisan. Hal ini kerana karya itu bersifat didaktik dan bukan propaganda yang menuju kepada kebijaksanaan. Akhir sekali kita masuk kepada analisis ketiga iaitu mengenai faktor-faktor penghalang kepada perkembangan persuratan baru. Terdapat 3 faktor yang menjadi penghalang kepada perkembangan persuratan baru iaitu anti-intelektualisme, hasad dan kepentingan diri dan budaya yang menggalakkan penderisme. Anti-intelektualisme ini merujuk kepada sikap sambilewa dalam kerja kesarjanaan yang menyondorkan tulisan atau pendapat yang cetek dan mengelirukan. Sikap sambilewa ini ada diketengahkan dalam Kertas Kerja Wacana Karya abad ke-20 apabila seorang sarjana mengemukakan sebuah nota ringkas dan bukan tulisan disusun secara akademik.
Dalam wacangan tersebut didapati tulisan yang membicarakan karya dikira penting tetapi tidak jelas dari segi analisisnya. Oleh itu, apa yang menjadi masalah ialah penulis itu sendiri yang menyokong apa sahaja yang terdapat dalam karyanya. Walaupun banyak nilai-nilai negatif, perwatakan yang buruk dan lemah, bahasa yang tidak menggambarkan kecerdikan, perilaku yang tidak sopan dan banyak lagi kelemahannya. Faktor kedua ialah hasad dan kepentingan diri. Hasad ini melibatkan sifat hasad yang mendalam, yang tidak mahu mengaku kelemahan diri sendiri dan jauh sekali menerima kekuatan pemikiran orang yang tidak disukai. Apabila soal tentang suka atau tidak suka ini menjadi asas penilaian, maka yang berlaku adalah kehadiran perasaan hasad dengki yang terang-terangan. Biasanya orang-orang ini menyebut banyak nama besar dalam bidang ilmu, antaranya Imam Razali. Menurut Imam Razali, seseorang yang mahu mengkritik pendapat orang lain mestilah memahami dengan mendalam pemikiran tokoh yang hendak dikritik. Dengan itu, dia harus membaca dengan teliti karya orang yang hendak dikritiknya. Inilah anjakan paradigma pertama yang perlu dilakukan oleh sesiapa yang mahu berbicara dengan bermakna pemikiran atau pendapat orang lain. Jika perkara ini tidak dilakukan dengan baik, maka dia hanya mengasaskan pandangannya kepada kejahilan dan perasaan hasad dengki. Oleh itu, dia tidak layak membuat apa-apa penilaian terhadap pemikiran orang lain kerana pembacaannya yang tidak mendalam terhadap pemikiran karya seseorang itu. Jelaslah bahawa perasaan hasad yang mendalam ini tidak mampu membantu perkembangan ilmu sastra. Faktor seterusnya ialah budaya yang menggalakkan penderism. Penderism ini merujuk kepada keadaan kedegilan, mempertahankan sesuatu yang disedari atau diketahui mencerminkan kesederhanaan yang negatif, tetapi bukan mencerminkan kepintaran dan kecerdikan pada peringkat yang tinggi. Penderism ini iaitu yang berasal daripada watak Pak Pandey, lebih tepat mencerminkan tentang sifat dan sikap mental. Penderism mencerminkan cara berfikir dan bertindak yang berada di pemerhatian yang diasaskan kepada pengalaman yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut dijadikan ukuran untuk menilai sesuatu. Penderism ini banyak berlaku dalam sastra Melayu, sama ada dalam penggolongan tema, pemilihan tema, pembinaan watak, penggunaan wacana dalam karya kreatif, pemahaman yang cetek tentang konsep-konsep dan penggunaan bahasa yang tidak dapat membezakan antara retorik dan juga style. Kesimpulannya, teori persuratan baru ini terhasil bagi menolak teori kesusasteraan gaya lama yang berkiblatkan barat. Teori ini telah melahirkan dua konsep dengan satu teras, iaitu konsep ilmu dan konsep cerita yang ditambat pada teras agama tauhid. Prinsip utama teori ini berasaskan kepada pendidikan estetika dan pendekatan tauhid, iaitu hakikat insan, hakikat ilmu dan amal, hakikat dan fungsi sastra serta konsep taklik. Teori persuratan baru ini berusaha untuk mengembalikan ilmu dan kebijaksanaan dalam tradisi penulisan Melayu moden. Akhir sekali, kita juga dapat lihat bahawa teori atau gagasan persuratan baru ini telah berdepan dengan pelbagai faktor yang cukup mencabar dalam perkembangannya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.